Assalamualaikum dan selamat kembali ke FTV. Selama ni saya selalu cakapkan bahawa rangkaian pengecas kereta tu ialah sebenarnya satu peluang yang sangat besar untuk syarikat kereta mendapat pendapatan yang selama ini terlepas kepada syarikat minyak. Tetapi tak banyak syarikat kereta yang mungkin nampak perspektif tersebut. Malah di Malaysia, kalau kita selalu cakap dengan syarikat kereta, mereka memandang aspek bisnes tersebut sebagai satu aspek yang bukan core business ataupun bisnes teras mereka. Jadi mereka mengambil sikap tunggu dan lihat siapa yang nak pasang benda dulu, sama ada TNB ke Petronas akan pasang dulu. Tapi syarikat minyak ni dia orang rasanya lebih agresif lagi. Kerana kita pernah buat video menunjukkan bahawa Petronas sudah mula bercerita tentang tenaga solar yang mereka jual. Kita bukan saja menjual minyak, petrol dan diesel, tetapi juga menjual tenaga solar. Itu kata Petronas. Dan sekarang kita mendapat satu berita yang lebih menarik lagi daripada Eropah, di mana syarikat gergasi minyak Shell telah mula menawarkan sewa kereta di Germany. Kenapa Shell masuk bisnes sewa kereta di Germany? Saya rasa jelas. Jelas kerana untuk Shell sudah faham apa yang Tesla sudah faham, iaitu kereta dan pengecat adalah satu bisnes yang sama. Iaitu mereka kalau tak boleh dapat menjual kereta, mereka akan sewakan kereta tersebut kepada pelanggan dan tawarkan package tenaga sekali. Itulah sebabnya kenapa saya katakan sistem pengecat ataupun rangkaian pengecat ini satu bisnes yang penting untuk seluruh otomotif industri. Jadi untuk Shell, jika mereka mempunyai produk yang boleh dijual, mereka memerlukan pelanggan yang mahu membeli produk tersebut. Jadi dengan menyewakan kereta, mereka bukan saja mendapat pendapatan daripada sewaan kereta, tetapi juga mendapat pendapatan daripada menjual tenaga. Dan disitulah di mana kita nampak syarikat-syarikat kereta perlu memikirkan rangkaian nilai mereka secara begitu. Kalau sebagai contohnya Proton dan Perodua membina rangkaian pengecat sekali, mereka akan mendapat wang daripada situ. Dan of course kalau mereka nak membuatkan bisnes syarikat kereta sewa lah, ini selalunya dia orang tak akan buat sekali dalam satu bisnes. Mungkin mereka boleh membeli syarikat kereta sewa yang besar dan menyewakan kereta elektrik. Jadi bisnes menyewakan kereta elektrik ni saya rasa adalah satu bisnes yang agak menarik dalam peringkat awal anjakan kita ke dunia elektrik ni, kerana masih lagi ramai orang belum begitu yakin dengan tenaga elektrik ataupun kereta elektrik. Jadi mungkin mereka mahu menyewanya untuk seminggu, 2 minggu atau sebulan untuk merasa sama ada ianya real ataupun tidak. Jadi untuk Shell di Germany, mereka menawarkan Model 3 Standard Range, Model 3 Long Range Dual Motor dan Model Y Long Range Dual Motor untuk pelanggan-pelanggan mereka di Germany. Jadi sistem ini boleh membolehkan mereka menyewa jangka panjang ataupun jenis subscription. Ini ialah satu produk yang cukup menarik, dan untuk ini mereka dikatakan akan menerima beberapa kelebihan lah. Sebagai contoh, Model 3 Standard Range, kadar sewaan jangka panjang atau subscription ni adalah €599 sebulan untuk 2 tahun dengan had pemaduan 20,000 km setahun. Manakala untuk Model 3 Long Range pula €729, Model Y Long Range €859. Insurans juga termasuk dalam kos subscription, dan juga maintenance dan tukaran tayar bermusim. Kerana di Eropah dia ada musim sejuk dan musim salji, di mana mereka ada tayar khas untuk musim salji. So itu dapat sekali dalam package tu. Dan mereka juga membandalkan sekali atau memasukkan sekali Shell Recharge Card dalam package sewaan kereta tersebut. Dan seperti saya kata tadi, ini akan membantu Shell untuk membina dia punya rangkaian charge, kerana sekarang dia dah ada captive audience. So inilah yang kenapa saya katakan ini adalah sebenarnya satu ajakan yang penting. Dan jika syarikat kereta lambat untuk nampak bahawa rangkaian pengecharge ini adalah sebagai satu bahagian yang penting dalam mereka mengekalkan tahap keuntungan mereka, space ini ataupun ruang ini akan dimasuki oleh syarikat-syarikat tenaga seperti Shell yang memang sekarang sudah pun berasa terancam. Masalahnya sekarang syarikat kereta tidak berasa terancam. Mereka masih lagi merasakan bisnes kereta tu berganjak ke depan akan sama seperti sekarang. Tapi sebenarnya bisnes kereta ataupun bisnes pengangkutan ni akan menjadi sangat berbeza di masa depan, di mana produk ataupun kereta tersebut apabila ianya sudah mencapai tahap
tanpa pemandu, mungkin 20, 10 tahun, 30 tahun, tak tahulah berapa lama lagi, tapi ianya akan menjadi white goods ataupun produk yang seperti komoditi, di mana kita tak pernah melihat pengangkutan sebagai sesuatu yang kita punya. Sebagai contoh, kita tak pernah tengok kapal terbang tu sebagai kita punya, ataupun bas atau kereta api sebagai kita punya. Jadi kita tak kisah pun. Janji yang penting sekali harga yang paling cantik, kan? Betul tak? That's why kita naik kapal terbang, kita cari tiket yang paling murah. Bukan kita kisah pun sama ada jenama apa yang kita naik kapal terbang tu, Boeing ke, Airbus ke, Emirates ke, Singapore Airlines ke, Malaysia Airlines ke. Jarang sangat kita fikirkan benda tu. Yang paling penting ialah kos tiket tersebut. Dan itulah sebabnya kenapa saya katakan syarikat kereta ni mereka belum merasa tergugat oleh itu. Mereka masih lagi selesa, ditampuk lama, dan mereka memikirkan mereka dapat mengekalkan tahap keuntungan mereka hanya dengan fokus kepada kereta elektrik. Kita kena tengok syarikat yang lebih faham, yang lebih berpandangan jauh seperti Tesla dan Shell. Sekarang saya nampak sudah sangat berpandangan jauh, dan dia dah nampak bagaimana transport as a service akan menjadi satu package yang penting, dan mereka sudah masuk ke ruang tersebut. Dan kita tengok bagaimana Hertz telah membeli 100,000 unit Tesla untuk disewakan. Fikir-fikirkanlah macam mana untuk kita bergerak ke depan. Kita tak nak kawan-kawan kita dalam industri otomotif ketinggalan, dan nanti ianya semuanya akan terlepas. Nanti apa yang akan berlaku ialah yang dikejar tak dapat, yang dikendong juga akan berciciran. Sebab anjakan ke elektrik ni berbagai aspek sedang berganjak dan sedang berubah. Bukan sahaja aspek penghasilan kereta ataupun anjakan kereta daripada kereta yang berkuasa enjin pembakaran kepada kereta yang berkuasa enjin elektrik. Ini adalah satu transformation ataupun mind shift di mana transport as a service akan menjadi tonggak utama sistem pengangkutan di masa depan, dan syarikat kereta perlu memikirkan semua aspek transportation daripada kenderaan kepada tenaga dan juga sistem pembayaran dan sebagainya. Okey, sampai situ aja video kita hari ini. Saya harap ianya berguna. Kalau berguna, tekan butang like dan kongsikan dengan kawan-kawan. Mana tahu kawan-kawan ada yang dalam bisnes ke, dalam industri kereta ke, kongsikan dengan mereka video pendek ini. Dan juga saya minta tolong sikit tekan butang subscribe dan juga tekan butang loceng supaya dapat makluman bila kita mau naik video terbaru. Pemandu Malaysia, pemandu yang berhemah, kita jumpa lagi insya-Allah.